Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Panel kita Ustaz Asir dijemput Alhamdulillah. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Amir kita? Sihat-sihat selalu. Sihat selalu. Fine. Orang putih kata fine. Fine, right? Oh, fine. Fine, Allah. Arab mesti kata kuais. Kuais, Allah. Rabbi ya Kuais. karim. Allah Akbar. Allah. Itu pakai ada kah? Pakai balik ada kah? Alhamdulillah, makan RM2 dah. Oh, 2 pinggir. Tak ada dah. Alhamdulillah. Okey, Allahu Akbar. Okey, jadi malam ni insya-Allah kita akan bersiaran. Saya akan bersiaran dengan Ustaz Asim bin Syamsul Ya, ya. Asim bin Syamsul. Kalau bahasa Arabnya Asim dengan ain Asim. Ain, ya. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkanlah dalam program Wakaf Ilmu pada malam ni kita bincang secara santai pada malam ni. Kira bincang tawakal lah. Dia bukan berat sangat. Jadi panel jemputan kita malam ni Ustaz Asim ni, dia hamba nak perkenal lah sikit. Dia ni orang baru, orang muda lagi. Tapi dia ni duk buat master dah lah ni. Habis dah master. Kau mana itu Ustaz Asim? Ya. Habis dah. Habis dah. Habis dah, alhamdulillah Allah. Alfu mabruk Beribu-ribu tahniah. Allah yubarik. Jadi Allahumma barik. Jadi Ustaz Asim ni dalam proses dia nak buat PhD. Jadi kita nampak situ kesabaran yang tak ada batas. Yang ada pada Ustaz Asim pada malam ni. Jadi barangkali tepat pada malam ni tajuk kita bawa malam ni kesabaran tiada batas. Jadi nak belajar ilmu bukan ke peringkat siapa PhD ni, kalau tak ada kesabaran yang tinggi adalah amat mustahil lah. Kalau kita kata tak ada sabar, sabar tu adalah seperti mana Nabi sebut wa'lam anna nasra, bahawa kemenangan itu dia adalah bersama sabar. Kemenangan itu dia mari dengan sabar. Kemenangan itu mari dengan sabar. Jadi kalau tak ada sabar tak mungkin sampai tahap tu. Baik, jadi terima kasih dialalukan kepada Ustaz Asim. Jadi sebelum kita mula majlis kita, sembang-sembang kita atas wakaf pada malam ni, jadi kita nak dapat berkat, meraih berkat pada Allah Ta'ala. Sama-samalah kita mulakan dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel Ustaz Asim, di sebalik tabir Ustaz Sata yang sentiasa bersama dengan kita daripada dulu sampai sekarang ni. Kemudian pada sidang pendengar sekalian, jadi alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbana iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada malam ni dan tak ada suara gangguan pada malam ni. Tadi ada hujan. Dah kita bimbang dah, takut malam ni takut terputus. Jadi alhamdulillah hujan pun dah berhenti, kilat pun, guruh pun dah berhenti. Jadi malam ni dapatlah kita laksanakan tugas kita pada malam ni untuk dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu hak kita sapa malam ni insya-Allah dia akan jadi sebahagian daripada ilmu wakaf kita. Ilmu wakaf kita, daripada harta wakaf kita untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa. Baik. Jadi nak tanya Ustaz Asim lah. Lama tu Ustaz Asim tunggu tu. Jadi nak tanya Ustaz Asim, sabar ni sabar kok sabar? Boleh dua-dua lah tu. Dua-dua lah. Sabar ni baku sabar ni daripada Arab kali pun mati sabar. Tu tak apa juga. Jadi sabar ni orang duk sebut belaka sabar ni, sabar. Jadi nak gapo dia sabar sebenarnya. Perkataan sabar tu dia buat makna gapo? Tolong minta Ustaz Asim berjelaslah untuk kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Amir kita selaku moderator lah dan juga ahli panel. Ustaz Amir kita yang berbahagia dan yang terutamanya pihak wakaf ilmi. Wakaf ilmi. Apa mula-mula dengar tu wakaf ilmi ni buat apa? Biasa kita dengar wakaf ilmu. Wakaf baku. Wakaf buruk ni wakaf ilmi. Rupa-rupanya dia ni mudhaf ilaih majrur rupanya. Mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarri al-kasrah. Gitulah. Dimelayukan. Rupanya daripada situ hamba dapat kesal lah bahawa penganjur kita ni bukan orang sebarangan lah. Dia ikut betul proses nahwu sorah tu. Jadi hamba pun agak debar jugalah ni bersama dengan Ustaz Amir kita, Ustaz Amir Al-Azhari dan seterusnya pihak penganjur sendiri yang penuh ilmu di dada. Dan pada ni kita membicarakan sabar sabar ni satu benda yang satu kalimat yang mudah dibicarakan tetapi amat sulit untuk dilaksanakan. Tu sebagai mukadimah hamba lah. Hamba ni bukanlah orang yang banyak sabar. Cuma malam ni kita akan cuba berkongsi dan menggarap dengan lebih dalam, membahas dengan lebih jauh mengenai sabar. Jadi berbalik kepada soalan moderator kita Ustaz Amir, sahibul fadilah. Sabar ni apa? Kita bahas orang Melayu, orang Islam kita memang sinonim ataupun selalu menyebut sabar. Jadi secara mudahnya kita kata sabar ni adalah tidak pongah. Tidak perongos. Tidak perongos. Perenguh boleh juga ke perenguh? Perenguh boleh juga. Tak tahu. Jadi sabar ni kalau bahasa kampung hamba kita sebut tidak perongos. Tidak perongos, tidak mudah melenting, tidak mudah melatah. Tidak mudah tersinggung. Tidak cepat terasa hati. Tu bahasa secara kampungnya kita kata makna sabar. Makna sabar. Cuma tajuk malam ni kita sebut kesabaran tiada batas ke. Sabar tiada batas. Jadi apa kalau maksud dia tu sabar tak ada batas tu. Berapa batas ubi kau warna tu.
Buat mana tu kan. Ah. Jadi sebab apa sabar tu tak ada batas? Sebab nafsu kita ni tak ada tepi. Nafsu kita ni tidak bertepi. Jadi kalaulah nafsu kita tidak bertepi, maka sabar kita pun tidaklah harus berbatas. Tidak boleh maksudnya sabar ni adalah satu alat ataupun satu medium yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada manusia untuk menahan gejolak emosi dan juga kecamuk nafsu itu sendiri. Itulah sebuah sikit mengenai sabar tu, pengertian sabar secara kapung. Secara kapung. Dia ada kaitan dengan nafsu ni? Dia ada kaitan dengan nafsu ni, sabar. Dia ada kaitan dengan nafsu. Cuma kalaulah sabar sabar ni dia biasanya orang yang sabar ni, orang yang bersama dengan kesabaran, biasa dia akan bersahabat dengan keberhasilan. Okay. Man sabara zafara, kata Arab. Man sabar zafar. Siapa yang bersama dengan kesabaran, dia pasti akan bersahabat dengan keberhasilan ataupun kejayaan. Kalau kita tengok malam ni kita kita siaran di Facebook kan? Tak amai kan? Di Facebook. Facebook ni kalau kita tengok sejarah dia, Mark Zuckerberg tu buat Facebook ni. Mark Zuckerberg buat Facebook ni pada tahun 2004 lagi. 2004 lagi dia buat. Lah ni 2021. 2021. Tapi adakah masa 2004 tu dia buat, adakah 2004 tu juga dia berjaya? Tidak kan? Facebook ni bukan 2004 lah. Hamba ingat hamba buat Facebook ni 2013 atau 2012. Jadi ayatnya proses kesabaran ni dijalani oleh semua orang yang berjaya. Mark Zuckerberg dia boleh berjaya hari ni tu dia bermula kita kata dalam berapa tahun? 16-17 tahun sebelum ni kan. Nak boleh ke Facebook tu berjaya. Jadi kalaulah kita nak berjaya. Jadi artinya bila kita kecek sabar ni dia bukan kecek sabar atas Islam saja, makna orang bukan Islam, orang kafir pun Zuckerberg tu Yahudi dah. Yahudi. Zuckerberg tu tidak Islam lah. Jadi makna terkait dengan sabar juga ni. Walaupun dia kafir. Walaupun dia dimensi lain, dia punya hardware dia lain, dia punya matlamat niat dia lain, tapi tetap juga orang yang berjaya ni sangat-sangat memerlukan dan semuanya akan mengalami dan menjalani proses kesabaran. Waktu dari sudut duniawi. Kalau sudut ukhrawi itu lagi-lagi lah memerlukan gandaan kesabaran yang lebih tinggi. Itulah sebagai mukaddim hamba ya pada malam ni. Okey. Jelas tu dia terima kasih dah tu jelas tu. Dia nak apa ni? Nak panah dah tu. Gear satu. Gear satu nak tukar pada gear 2 lah. Jadi batu kalau kita tengok kalau kita tengok sabar ni ada Arabnya dia kata makna sabar ni habsun nafsi anil jaza. Dia teh diri kita ni, teh jiwa kita, nafsu kita, perasaan kita ni supaya jangan mudah keluh kesah. Jangan mudah keluh kesah. Jadi sebab kita ni manusia ni kita ni dicipta oleh Allah SWT. Allah SWT ada berfirman dalam satu ayat dah dalam surah Al-Balad. Ayat 4 tak silap hambanya. Bukan dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Allah Ta'ala sebut tentang manusia ni, dia kata khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilu. Itu surah Al-Anbiya ayat 37. Jadi Allah kata manusia ni diciptakan min ajalin. Ajalin ni makna
mudah keluh kesah. Fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi kita ni memang dah keluh kesah. Jadi mana keluh kesah ni enggak apa ni seperti tadilah. Mudah marah, mudah tak puas hati, lorak gaduh. Termasuk lorak gaduh tu tak sabar juga tu. Lorak gaduh. Lorak campur gaduh tu tak sabar juga tu. Jadi Allah kata saurikum ayati fala tastajilun. Jadi aku akan perlihatkan kepada kamu ayat-ayat aku, tanda-tanda kebesaran aku, ataupun termasuk juga ayat ini mana amare Allah, janji Allah. Jadi Allah kata aku akan perlihat kepada kamu. Fala tastajilu, maka kamu jangan duduk nak mudah gopoh lah. Mudah gopoh, mudah gelojuh, mudah tak sabar. Jangan, kata Allah SWT. Okey, jadi kalau kita tengok pada ayat ni, mana tak boleh larilah kita daripada keluh kesah ni. Daripada jazak ni. Tak sabar. Patah Arab juga dia kata, sabar ni wal lisanu anitasyaki. Lidah ni, orang tak sabar ni, kita boleh tengok daripada lidah dia. Lidah dia ni at-tasyaki. Lidah dia ni, dia duduk popek-popek semua. Kata-kata tu popek ataupun duduk ngetik semua. Popek ngetik. Dia rupanya popek-popek ngetik duk membebe tu, kalau bahasa baku gak membebe tu. Rupa-rupanya dia tu adalah di luar kesabaran. Dia tidak menunjukkan seseorang itu sabar. Patu wal qalb anis sukhti. Patu mana kena hati tu duduk marah semua, hati tu duduk bekok semua, duduk gelegok semua. Allahu akbar. Jadi kalau kita tengok sini kak, tak ada orang lah terlepas daripada tak ada orang yang terlepas daripada tak ada tak ada orang yang terlepas dalam diri dia tak boleh sabar. Dia gitu. Makna kita ni sekipulannya pongoh lah. Pongoh tak sabar. Cuma walaupun kita tahu hakikat begitu. Kita tahu hakikat begitu, pokok mana pun. Kita kena, Allah SWT telah garis dah bagi garis panduan dalam Quran dan sebagainya. Kisah-kisah berlaku pada Nabi-Nabi, kisah learning, macam-macam lah berlakunya berkaitan dengan sabar ni. Jadi berkaitan dengan perlu pada sabar, banyak berlaku cerita-cerita tu kalau kita tengok. Baik Ustaz, hamba nak pergi kepada sabar lah. Jenis sabar ni, orang kita faham kat, selalu faham di kalangan kita kat, bila sebut sabar ni, dia kata aku malah gaduh dengan orang. Nampak tak? Dia tak malah gaduh dengan orang. Aku malah balas dengan orang. Dia kata. Tidak sabar. Dia nampak situ je skop sabar tu. Jadi kalau kita tengok buku dalam kitab-kitab dah. Quran, hadis dan sebagainya, sabar ni rupanya secara asasnya dia ada tiga. Dia ada tiga. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar buat kebaikan. Kemudian kedua, sabar as-sabru anil ma'asi. Sabar tinggal benda-benda maksiat. Kemudian yang ketiganya, sabar alal mihani wal masaib. Sabar dengan apa ada petaka musibah bala yang menimpa. Jadi rupanya ada tiga situ. Jadi sebagai nak dapat penjelasan lebih itu lagi, lebih lumak lagi, ana minta Ustaz tolong jelas sabar buat kebaikan ni, taat ni. Guana dia, guana pesing tak? Gitu. Baik dah. Sebelum hamba kita masuk kepada kategori sabar tu, hamba nak sentuh sikitlah mengenai makna sabar. Tadi sudah disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz Amir kita. Sabar ni kalau kita tengok dia perkataan Arab.
Asal perkataan dia sabirah. Sabarah, lepas tu tak bulat. Sabirah. Sabirah ni marbutah. tak marbutah, tak bulat tu. Sabirah ni maksud dia jadam. Kalau buka kamu disebut jadam. Jadam ni ubat. Satu ubat yang pahit yang ditelan, yang dimakan untuk mengubat penyakit. Jadi sabar ni dari sudut bahasanya pun kita boleh tahu bahawa sabar ni adalah satu bentuk kekuatan. Bukan satu bentuk kelemahan. Jadi orang yang sabar ni adalah orang yang kuat. Bukan bermaksud orang yang sabar ni adalah orang yang lemah. Itu maksud sabar secara bahasanya, secara akar kata dia. Jadi sabar ni kalau kita rujuk dalam surah dalam tafsir wa tawasaw bis sabr, Imam Qurtubi kata as-sabru di situ maksud dia as-sabru ala ta'atillahi azza wa jalla. Satu, iaitu kita sabar di dalam kita menegakkan ataupun dalam kita menjalankan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam kita menjalankan taat, amaliyah kita tu sehari-hari adalah dengan kita sabar dan juga tekun. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Tuhan yang menuhani langit dan bumi dan segala isinya, maka sembahlah kepada Allah dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Jadi sabar yang dikategorikan oleh Ustaz Amir, yang dibawa oleh Ustaz Amir tadi itu bukanlah tidak ada dalil. Ada dalilnya. Cuma Ustaz Amir dia mau hamba untuk ulah. Okey. Sabar dalam kata atas ni, Allah Rabbi. Maaf dah. Jatuh. Okey, tak apa. Sabar dalam kata atas ni kalau hamba boleh beri contohnya adalah contohnya seperti kita menjalankan puasa hari tu kan. Masa bulan Ramadan kita puasa, lepas tu masa ketika sebelum hari raya haji pun kita puasa juga kan. Hari Tarwiyah dan sebagainya tu kita puasa. Jadi dalam puasa ini mengandungi kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, satu dengan sabar, yang kedua dengan semaya. Dengan sabar ni kebanyakan ulama tafsir sebut dengan sabar di situ dengan maksud dengan puasa. Jadi orang puasa ni biasanya dia akan dapat waktu-waktu mustajab doa. Okay. Jadi boleh wasta'inu bis sabri itu maknanya ada ulama tafsir juga dengan lebih spesifik, makna dengan puasa. Dengan puasa, ya. Jadi sabar dengan puasa ni satu kita kata sinonim, yang cukup sinonim. Sangat rapat. Sangat rapat. Sehingga Imam Ghazali dia sebut nak belajar sabar ni, belajar dengan puasa, dengan cara kita puasa. Sebab dalam puasa ni lah kita ni akan berkurang contohnya. Daya kita ataupun daya tenaga potensi kuat kita ni akan kurang. Kemudian semangat keperongosan kita tu pun akan jadi kurang juga. Automatik kurang. Sebab apa boleh kurang? Sebab kita masa puasa tu kita tak ada, tenaga kita tak banyak. Betul kan? Tenaga kita tak tengah betul, tenaga kita tak banyak. Jadi bila kita nak marah kat orang, kita nak lerak meja contohnya, kita nak luduh muka orang ke, kita nak kata uduh ke orang ke, tak ada tenaga. Tak ada tenaga. Jadi kita tak ada energi. Jadi waktu itu kita akan berfikir daripada aku habiskan tenaga untuk memaki hamu orang, daripada aku habiskan tenaga untuk lerak meja, daripada aku habiskan tenaga untuk kata uduh kat orang, baik aku simpan tenaga ini untuk buat benda-benda lain. Jadi dengan puasa tu biasanya ulama akan sebut dengan puasa ni dia akan melatih kita untuk
bersabar. Bersabar dah, kita akan sabar daripada pagi, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu serba sedikit mengenai sabar dalam ibadat. Jadi kalau kita tengok puasa ni pun dia memiliki banyak kelebihan lah ataupun keunikan berbanding dengan ibadah yang lain. Contohnya kalau kita tengok sembahyang. Sembahyang ni kita tahan diri kita 5 minit je. Paling lama 10 minit. Okay, nak tahan kecing. Nak tahan apa, nak tahan makan, nak tahan go tu, nak tahan go ni. Nak tahan setuh reti contohnya. Nak tahan sikit 5 minit je. Tapi puasa ni setengah hari, sepanjang hari. 12 jam. 12 jam. 12 jam. Setengah, kalau setengah negeri. Betul lah dok, bila sebut Ramadan kan, bila Ramadan tu dia ada puasa dah dia tu. Lepas tu kan bulan Ramadan ni disebut syahrul sabri. Bulan sabar. Dia ada kaitan situ, syahrul sabri. Dia di situ. Jadi puasa dan sabar ni sangat sinonim dan cukup rapat sehingga dia berjaya melatih kita untuk bersifat lebih sabar. Itu sabar dari sudut apa nama tadi, as-sabru ala ta'atillah. Jadi dan di antara kelebihan sabar dan juga puasa ni adalah nak tahu sikit Ustaz. Ya. Nak celah sikit. Sabar sabar ala ta'ah ni, sabar atas ketaatan ni. Jadi kalau kita tengok ayat Quran dah, dia sebut Allah SWT sebut satu perintah dalam Quran berkaitan dengan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alaiha. Jadi Allah SWT berfirman, Allah kata wa'mur ahlaka bis-solah, suruhlah ahli keluarga kamu, anak isteri kamu sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan kena sabar mengerjakan sembahyang tu. Kena sabar. Mana walaupun kata peti ustaz Asyik kata tadi 5 minit dah. Nak banding dengan nak banding dengan apa ni, dengan puasa, 12 jam. Ataupun kita letaklah 10 minit lah kita kata sembahyang dah. Allah kata, jadi Allah kata suruh ahli keluarga kamu sembahyang. Wastabir 'alaiha, lepas tu nak mengerjakan sembahyang tu kena sabar. Apa tu yang royak begitu? Nak royak berat sembahyang ni. Kita balik pada ayat lain, Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada tu yang kait situ. Allahu akbar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, pohonlah perlindungan, mintalah perlindungan, pertolongan dengan Allah SWT dengan cara sabar dan sembahyang. Apa? Sebab sembahyang tu wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in, sebab sembahyang tu dia sangat berat. Sangat berat. Lakabiratun, sangat berat, sangat susah. Illa 'alal khashi'in, orang yang khusyuk. Maksud di sini mana orang benar-benar hati dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah kalau kita tak kata orang lain, kita dah. Kalau kata orang ber, katalah tadi orang ber Isa tadi. Berasa mudah dah nak bangun dia ambil expired. Kata kita tu kau tu duduk. Duduk pegang handphone kau. Ataupun kita ada kerja apa-apa duduk menulis kau. Tiba-tiba orang ber. Agak-agaknya berasa mudah kalau kita bangun nak pergi sembahyang tu. Nak pergi ambil sembahyang. Payah dah. Kau mana itu Ustaz Asyik? Payah dah. Kita tak kata orang lain, kita kata kita sendiri. Apa berat. Jadi main buat tu. Duk lepas tu apa? 10 minit. Siapa? 15 minit. Siapa setengah jam. Dia setengah jam tu dah kau sedak dah tu lajak tu, dah kau sedak dah tu lajak tu.
Jadi berat dah semaya. Jadi nak ayatnya kalau tak ada sabar, kita bangun semaya kodok. Contoh kalau orang nak qiyamul lail lah, kalau jenis orang nak qiyamul lail. Kalau tanpa sabar, dia boleh kodok bangun qiyamul lail tu. Duk tidur sedap-sedap. Duk tidur sedap-sedap ni, orang musim-musim tengkuju duk, pasal ekor pula. Allah nak bangun qiyamul lail, nak bangun pukul 4, pukul 5, nak bangun mai subuh, lepas tu nak pergi ambil ismaya pula. Ya Allah, jadi rasa tidak mudah seperti mana kita kata. Semaya belaka kita ni. Tak ada otak semaya bapak kita ni. Semaya belaka tapi semaya begitulah. Semaya. Aduh. Mati gaya lah semayanya, free of style lah. Jadi ni nak tanya Ustaz ni. Dah tu hak tadi tu hak kebaikan tadi. Ambo nak tanya hak lagi ni hak sabar. Sabar apa ni? Sabar anil maksiat ni. Belah mana? Sabar tinggal maksiat ni pula. Jadi kena sabar juga tinggal maksiat. Ni. Kena sabar ni. Kena sabar. Jelas. Dia Imam Ghazali rahimahullah, dia buat kajian sikit mengenai kalimat sabar di dalam Al-Quran. Jadi dia buat kajian itu, dalam kajian dia menyimpulkan bahawa kesabaran ni disinggung dan disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lebih kurang 70 lebih tepat. 70 lebih tepat Allah Taala menitahkan kalimat sabar, sama ada dalam bentuk anjuran ataupun dalam bentuk tuntutan dan sebagainya. Dan kebanyakan, bahkan rata-rata kalimat sabar ni, dia akan disusuli dengan yang pertama al-khairat, iaitu kebaikan yang melimpah ruah. Yang kedua ad-darajat, iaitu kemuliaan dan ketinggian martabat. Jadi orang-orang yang sabar ni, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dalam ayat sejadah kita baca kalau kan. Ya. Tak email lah baca, hamba tak baca. Tak email. Kita macam dengar. Jadi kita cuma dengar. Jadi apa nama Allah Ta'ala dia, Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dia menjadikan kaum Bani, dalam ayat ni disebut Bani Israel, untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ni diberi tampuk kepimpinan berkat dari kesabaran mereka, lama sabaru. Jadi disebabkan kesabaran lah mereka dapat memegang tampuk kepimpinan pada satu ketika dulu. Zaman Nabi Musa contohnya, zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Yahya dan sebagainya. Jadi dengan sabar ni, kita tengok kalau sejarah mereka sabar ni, mereka tidak sabar satu hari. Ya. Nabi Musa tidak sabar sehari. Tidak sabar 2 hari. Tidak sabar seminggu. Bahkan dia sabar berkali-kali, berhari-hari, sampai bertahun-tahun. Sampai Bani Israel tu dia punya perangai dia tu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala pahat ke cerita ke dari dalam Al-Quran berkali-kali mengenai perangai siapa si Bani Israel itu. Jadi kita hamba nak relate dengan apa nama kesabaran kita, as-sabru 'alal ma'asi, as-sabru an ma'asihi, seperti mana kata Imam Qurtubi, adalah kita sabar untuk tidak mendekati dan juga sabar untuk menghindari dan menjauhi perkara maksiat. Ini kata Imam Ghazali lebih susah dan lebih sulit daripada kita sabar untuk melakukan taat. Sebab kita melakukan taat ni dia ada waktu dia. Okay. Perkara suruhan ni, anjuran, perkara wajib ni dia ada waktu dia. Habis waktu dia, tak ada lah.
semaya. Habis semaya tak ada lah. Gugur lah kewajipan atas bahu kita. Tetapi perkara Ustaz nak celah Ustaz. Ya. Nak celah sikit. Nak celah sikit berkaitan dengan sahabat Anil Ma'asi ni. Kalau kata kita biasa berlaku lah, orang kita duduk bawa kereta dah. Bawa kereta. Bila bawa kereta, dia ni muka orang jauh dah bawa kereta. Ikut laju molek lah. Tempat 60, 70 dah. Lepas tu, mari belakang tu. Daripada belakang, kereta mari daripada belakang tu. Mari dengan laju tu. Lepas tu supaya nak sodok kereta kita. Supaya nak sodok kereta kita. Jadi pada masa tu benar-benar lah. Pada masa tu kita benar-benar tercabar masa tu. Ustaz? Tak? Ya. Masa tercabar naik share selalu kita pada masa tu. Tengok orang buat begitu dah kita buat slow. Dia mari kadang laju, lepas tu macam nak sodok. Lepas tu letah pula dalam kadang laju. Jadi kalau kita tengok situ. Tengok situ kita pun tak kira siapa lah dok. Kita pun jadi dia sobar dok situ dok. Orang panggil dia sobar. Tak sobar. Jadi belah mana kita nak urus sikit lah. Sebab bila kita lihat sobar pada saat tu, orang hok mari bawa gitu tu, dia dah kira buat maksiat dah tu. Dia menyusahkan orang dah. Dia buat orang begitu, dia dah menyusahkan orang dah tu. Dia dah ada fiqh lah, darara wala dirara dah. Kita tak boleh buat mudarat tu di kita, tak boleh buat mudarat pada orang lain. Buat begitu kena korek hak lemah jatuh belah mana. Dia buat begitu. Jadi dia tu biarlah kita kata dia tu. Kita ni macam mana agak-agak ustaz kita, kalau ustaz dah duduk pada Ustaz Asim, kita nak kawal kemarahan kita pada masa tu. Kita nak berkongsi dengan sidang pendengar pada malam ni. Kalau Ustaz Asim macam mana cuba mengatasi di masa tu. Kita nak berkongsi. Kalau hamba sendiri pun nipis juga copi telinga tu. Nipis copi telinga. Nak ayatnya marah jugalah. Tapi nak ayat marah, merah jugalah mukanya. Nak ayat ilai juga sabarnya. Ilai jugalah sabarnya. Cuma kita pergi lagu ni dah. Kalau satu tindakan bodoh yang kita nampak di depan kita dilakukan oleh orang lain, maka kalau kita balas dengan kebodohan, maka di situ akan ada dua orang bodoh itu. Ya betul. Bagi hamba sendirilah, lebih baik kalau kita ni merespon dengan cara yang lebih berhemah lah. Dengan tekan hak ke, dengan ikutlah. Tekan hak ni tidak mengganggu lalu lintas. Cuma mengganggu fokus orang je kan. Hak ke ataupun ikutlah. Macam-macam lah. Dia ada dah. Tak silap ambo ada ayat tu dalam kita nak menangani orang-orang belah ni dah. Satu ayat apa ni ayat tu? Allah Taala berfirman, idfa' billati ya ahsan. Ya ahsan. Ya ahsan. Minta ustaz jelas tu, idfa' billati ya ahsan. Berasa sesuai ayat itu. Jadi idfa' billati ya ahsan tu adalah cara kita membalas satu-satu tindakan yang tidak cerdik itu dengan penuh kecerdikan dan penuh berhemah. Balaslah satu tindakan itu dengan cara yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut tuba, biar orang tuba, kita balas dengan susu ataupun santai. Okay. Supaya Nabi besar Muhammad SAW ketika dia menyampaikan seruan dakwah dia di Taif, kan? Dia di Taif itu
bukan disambut dengan pemadani merah. Allah Jadi Akbar. tidaklah disambut dengan bilik berhawa dingin contohnya. Tapi disambut dengan batu-batu, disambut dengan sindir-sindiran, maki-makian, caci-cacian dan sebagainya, menyebabkan Rasulullah tu sakit hati, bukan sakit hati, terasa lah hati dia tu. Terasa lah, dia manusia juga dah. Dia manusia juga. Dia mari jauh nah daripada Mekah. Mekah ni kawasan lembah. Kawasan tanah tiba-tiba naik ke Taif. Dah lagi tu tak ada orang ni dah, tak ada orang sambut dah. Kemudian sambutan pula dengan batu. Kena pergi ukah bukit. Jalan tak habis penat lagi. Kalau ibarat kata kita lah. Tak habis, tak lepas gas lagi. Tak lepas gas. Berapa lah air kosong kan. Lepas angin dulu. Ni dok pakai batu, pakai dengan kayu, pakai dengan pakai pekong gitu. Kemudian Rasulullah turun. Kemudian malaikat penjaga bukit itu pula menawarkan khidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dihabiskan mereka itu yang berada di atas bukit Taif itu. Tapi Rasulullah dia mengambil pendekatan dak. Rasulullah ni bukan mengambil pendekatan tuba dibalah tuba. Kenapa makan itu bukan manhaj Rasulullah. Tak ada kisah. La kisah. La kisah. Tapi Rasulullah dia mengambil pendekatan membalas dengan doa. Dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, dia mohon pada Allah supaya Allah bimbinglah para mereka ini, kaum dia ni sesungguhnya kaum ini masih jahil. Fa innahum la ya'lamun, masih bodoh, masih tidak berpendidikan. Paling tidak kalaulah hidayah tu tidak sampai kepada generasi sekarang, minta-mintalah biar Allah sampaikan juga kepada generasi di bawah tu, generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya. Kita tengok serupa siapa Abu Jahal kan. Abu Jahal ni kita kata kepala pengak lah. Kepala pengak. Kepala pengak. Kepala pengak. Taiko, Samsung. Boleh kata ketua Samsung, boleh kata musuh abadi kepada Rasulullah ni. Walaupun sama-sama kurah, walaupun sama-sama pakai jubah, lilik serba dan sebagainya, sama-sama makan roti. Sama-sama berjanggut dah. Sama-sama berjanggut. Sama berjanggut berjambil belaka tu dah. Sama-sama arak dia. Arak ku kat mana pun dia berjanggut berjambil. Cumanya Rasulullah pun walaupun dia tahu Abu Jahal ni musuh tetap dia, musuh abadi dia, tapi dia tetap juga mendoakan. Dia tetap juga menyampaikan dakwah kepada masuk ke dalam rumah Abu Jahal. Sekalipun Abu Jahal itu tidak berjaya di Islam tapi paling tidak anak Abu Jahal berjaya di Islam iaitu Ikrimah Ikrimah bin Abu Jahal ni bukan biasa-biasa lah, bukan sahabat kecil lah dia ni. Dia ni adalah sahabat. Kemudian dia pula menjadi tokoh dalam tafsir Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Jadi walaupun Amba nak celah sikit. Cantik tu Ustaz. Amba minta sambung lepas ni. Cuma amba nak tarik sidang pendengar. Ustaz royak tadi, bila orang buat jahat kita, orang buat zalim kita kena doa. Allahu Akbar. Jadi kena doa tu, amba fikir, amba rasa itu point hak paling besar malam ni, hak kita boleh buat kilah lah. Boleh buat kilah malam ni. Dari sejak kita dengar malam ni, sedang pendengar sekalian baik tiga hamba kau siapa-siapa. Bila orang buat jahat kita ni, kita kena berdoa. Kita kena berdoa sebab doa ni adalah merupakan adalah daripada perbuatan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi makna dia ajar kita lah tu. Makna bila orang buat jahat kita doa. Orang buat jahat kita doa. Doa baik lah. Kalau ada juga ada kita ni bila orang buat jahat kita ni kita doa tak molek.
Tapi jangan melalu lah, jangan jadi panjang lah, kita kena istighfar lah lepas tu. Kena istighfar, astagfirullahalazim, aku ni tak boleh buat begitu. Tak kena. Okey, kita usah lanjut lagi Abu Jahal ni. Abu Jahal tu tak? Ikrimah tu. Ikrimah ni dia ni anak Abu Jahal. Tapi disebabkan Rasulullah tu bersabar di dalam dakwah dia, Rasulullah berjaya mengislamkan anak Abu Jahal. Walaupun Rasulullah tidak berjaya mengislamkan si ayah. Kerana dapat anak pun jadilah. Daripada satu keluarga tu masuk neraka, paling kurang berilah seorang ke dua orang ke masuk ke syurga. Ayatnya betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa tingginya kesabaran seorang nabi ulul azmi. Itu sabar dari sudut apa tadi? Dari sudut membalas. Cuma sabar ni supaya Ambo sebut tadi adalah satu bentuk kekuatan lah. Sidang pelayar dan pendengar sekalian, sabar ni satu bentuk kekuatan. Kalau lah dia bukan tanda kita pengecut dah. Bila kita sabar kan. Dok ni. Contohnya orang dia bahaya kak, sabar tu mengecut ke pasal duk mengalah sokmo. Dia gini. Dia ada contoh lah, kalau kita naik bas ataupun kita naik kereta api kan, train ke, LRT ke apa ikut lah. Kita naik itu, kita diri, cacah. Kemudian ada orang kasut kita, kasut baru beli contohnya. Kasut ikutlah kasut apa, Converse ke apa ke. Kita baru beli, lepas tu orang jijak. Lepas tu, kalau kita orang jijak lah kasut baru beli, orang jijak. Kemudian kalau kita marah, kita nak marah, tapi kita tahan. Di situ kita kena tengok, adakah kita boleh membalas ataupun tidak. Membalas balik. Maksudnya kita jijak balik kasut dia ataupun kaki dia. Kalau kita boleh membalas balik, kita mampu kau ada kekuatan kau dah. Balas balik. Balas balik. Kita ada kekuatan untuk balas balik, tapi kita tak balas. Patutlah kita panggil sabar tu satu bentuk kekuatan. Tapi kalau lah kita boleh nak balas mula keburukan yang orang buat, itu bukan, walaupun kita itu bukan sabar, sebab itu kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita. Walaupun kita itu maksudnya kita masa tu kita berdendam sebab kita tak mampu balas. Tapi kalau kita mampu dan kita tidak balas, hadis sebut apa, innamas sabru, ingat dah hamba, hadis itu menyebut bahawa sabar ni adalah ketika pukulan pertama. Bila inda sadmatil ula. Innamas sabru inda sadmatil ula. Inda sadmatil ula. Jazakumullah khair. Jadi sabar tu adalah pada pukulan yang pertama. Maksudnya kalau kita boleh memukul tapi kita bersabar, itu betul-betul sabar. Itulah satu bentuk kesabaran yang kita bahas malam ni. Adapun kalau kita nak pukul tapi tak boleh pukul. Kita nak balas tapi tak boleh balas. Itu bukan sabar walaupun kita diri kita. Itu kelemahan diri kita. Kita tidak mampu kita. Kita tak mampu kita. Tapi orang walaupun dia lemah dari segi nak balas secara fizikal, tapi mungkin dia boleh balas dari segi kok perancangan lain. Dia pergi jumpa Tok Bomo kau-kuano. Dia cek molek kawan itu dia tu. Dia pergi jumpa Tok Bomo kau-kuano. Mungkin dia boleh guna cara tu dah. Itu boleh guna juga. Bila tapi ada dia tak buat. Tapi dia tak buat. Dia tak buat. Dia pergi jumpa Tok Bomo. Pun ambo rasa dia ni boleh juga kita masuk dalam hadis tadi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi dia apa dia boleh pergi jumpa ataupun dia pergi upah ke lain. Upah ke lain orang Samsung juga ke. Dia buat itu boleh, dia ada duit. Tapi dia tak buat. Jadi maknanya dia pun boleh terkait dalam hadis tadi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi Ustaz Amir kita je. Dengar.
Dengar. Jadi kita tadi ulah mengenai apa nama sobar dari taat. Kemudian sobar menghadapi apa nama cubaan. Mungkin Ustaz Amir sendiri boleh ulah bagaimana kita nak sobar dalam suasana COVID kita lah ni. Okay. Dengan segala masalahnya lah. Dengan pendidikan di rumahnya, dengan payah nak belajar, dengan payah nak mengajar. Okay. Kemudian dengan macam-macam lah nak buat urusan tu banyak tergendala, banyak kerja tertunda. Kemudian ada itu apa nama orang akad teror lah. Macam-macam berlaku. Jadi macam mana kata ataupun perspektif kita boleh kata perspektif Islam lah, tasawuf Islam terhadap isu COVID ni dari sudut kancabata kesabaran ni. Sila Ustaz Amir. Ya. Moleknya panel kita. Dok lah kita nak tukar jugalah ilmu Ustaz Amir. Jadi yang ketiganya, jenis sobar yang ketiga sidang pendengar sekalian ialah as-sabru 'alal mihani wal masaib. Kita sobar menerima sebagai mihnah, sebagai mihnah ujian, cobaan dan sebagainya, wal masaib dan juga musibah-musibah. Jadi makna amat sesuai lah kalau kata bila kita bincang tajuk sabar pada malam ni. Ya, sebabnya Allah SWT ni dia nak suruh kita sabar ni pasal dia nak suruh kita ni bersama dengan dia. Untuk bersama dengan dia. Allah kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah SWT ni bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Kita kalau punya ayat ni kita bimbanglah, kita takut kecuk perut lah. Kita sejauh mana kita dia panggil kita terjemuh ke kesabaran dalam diri kita pada hari ni dalam menghadapi semua isu lah, sama ada dalam isu taat, dalam isu tidak melakukan maksiat, dan dalam isu sabar atas ujian-ujian yang berlaku. Jadi seperti mana yang Ustaz Asyik sebut tadi, betul lah. Musim pandemik ni, musim COVID ni, pandemik COVID-19 ni, jadi banyak aturan kehidupan kita, urusan kehidupan kita macam terencak lah. Macam tergendala sedikit. Kita kata nak ternafi semua, tidak juga. Tidak juga, makna tergendala sedikit. Seperti mana yang kita lalui sebelum berlaku pandemik COVID ni, makna adalah kesan dia. Contohnya kalau kita lihat sini, anak kita kesan ketaranya berlaku pada anak kita. Anak-anak kita semua sepatutnya dia duduk sekolah. Sepatutnya duduk sekolah dengan cikgu-cikgu dia, menimba ilmu dengan cikgu dia daripada guru dia. Lepas tu dia dapat bersosial dengan pelajar-pelajar, anak-anak pelajar yang lain. Tapi hari ni jadi hubungan pelajar tu, anak kita tu dengan guru tu macam terputus lah. Macam terputus. Lepas tu sosial dia, dia kenal mengenal, cara dia bergaul, cara dia berkawan dan sebagainya tu. Jadi tidak dapat nak diterjemuh ke dalam kehidupan anak-anak kita. Dah hampir ni nak masuk bulan Mac 2020 dah. Ni dah lapar dah. Jadi dah setahun lebih dah. Jadi ini pun cabaran juga. Jadi bila anak-anak kita duduk di rumah, dia belajar di rumah. Masa ni agaknya mencemburui kita ni ada 5 minit lagi. Jadi kita cuba secepat mungkin dah. Jadi ibu bapa kena sabar dah. Ibu bapa kena sabar menyambung tugas guru di sekolah tu, walaupun dalam keadaan stres. Memanglah ibu bapa pun stres juga.
Jadi sebab ibu bapa dia pun seorang cikgu, jadi dia pun dia PDPR juga dengan dengan pelajar dia. Lepas tu tambah pula PDPR dengan anak-anak dia. Jadi stres tu, tapi stres tu kita kena fikir secara positif lah, biar stres tu boleh memberi manfaat pada kita. Maknanya Amir, kita tidak. Ya. pasal daerah putih lagu mana tu? Daerah Adakah putih. adakah kita wajib sabar siapa tak minta makan tak akak daerah kabar-kabar Siapa tak kat terjun. daerah? Lagu Kabar-kabar buru. terjun. Lagu mana tu? Itu betul tak sabar? Tak Amir sebut tu. Dia kalau bab tu dalam bab tu betul lah tu, Allah SWT berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kamu jangan capuk diri kamu ke arah kebinasaan. Jangan capuk diri ke arah kebinasaan. Jadi bila bunuh diri kau gapo tu jadi minta Allah jauhlah, sudah mencapuk di kadar kebinasaan. Jadi sebelum berlaku hal tu, sebab itulah sebagai ikhtiar terakhir, jalan terakhir, saya nasihatlah pada sindang pendengar sekalian. Jadi daripada tujung borok ambil tali pinggir ikat di kepah gantung diri Apa salahnya? Salah satu alternatifnya akadlah daerah putihnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok dalam maqasid syar'iyah, dia ada 5 dah. Dia ada 5 silapnya. 5 ada setengah tu kata ni. Okey. Dia bermula dengan hifzuddin, lepas tu hifzul nafsi kan? Hifzul nafsi. Jaga agama, lepas tu jaga diri. Lepas tu bawah sekali tu hifzul al-ardi ataupun ma'il wajhi, jaga air muka, jaga maruah. Jadi kononnya kita nak jaga air muka, jaga maruah, sampai peringkat kita tak jaga diri kita, hifzun nafsi, sampai peringkat kita bunuh diri, itu adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Bagi hamba, benda tu sepatutnya tak berlaku lah, lebih-lebih lagi kita sebagai orang Islam. Jadi, malu tak malu pun, rasa maruah hilang pun, jadi nak jaga nyawa tu lebih utama, jadi tak apa. Nak akad daerah putih tak pada akad 2. Jangan tahu. Tak pada 2, akad 3. Lepas tu kalau kita nak fikir kata-kata orang tu biarlah. Kalau kita nak fikir kata-kata orang sampai bila pun tak sesat. Hak penting kita tahu kita tu tahap mana sekarang. Kita tahu tahap mana sekarang. Kita harus kontrol diri kita. Di samping itu kita berdoa lah. Berdoa tu kita tak tinggal lah. Jangan tinggal berdoa, jangan tinggal semaya, jangan tinggal. Sebab kita nak dapat rezeki Allah ni, dapat barakah dalam kehidupan ni, kita kena semaya, lepas tu kena berdoa. Semaya, berdoa. Lepas tu kalau kita ada sama seria sikit sebanyak, kita tolong orang untuk nak tarik rezeki tu, biar Allah mari tu. Buat mari kita pula. Jadi jaga nyawa tu lebih penting daripada jaga maruah tu dah. Ya. Jadi kalau nyawa tu melayar, air pun tak ada rega, muka pun tak ada reti. Tak ada reti, comel loteng tak mana pun tak ada rega lah. Jadi mayat terbujur kaku gitu dah. Kalau maruah tercala ni, kita hari ni maruah tercala, esok kita boleh ubah lagi, boleh perbaiki, boleh bersihkan balik air muka. Tapi bila nyawa melayar, tak ada dah. Tak ada apalah. Tak ada apalah. Okey. Okey, Ustaz Asim. Allah Akbar. Jadi panggil siapa saja dah kita ni, pembincangan kita ni. Dia tak dia. Cakap dia kata bercakap ni apa saja dah. Jadi gini. Untuk sebagai penamat lah, sebagai akhirnya hamba minta Ustaz buat rumusan sikit lah berkaitan dengan tajuk kita malam ni. Sabar, tak ada batasan. Okey, insya-Allah persilakan. Jadi terima kasih kepada Ustaz Amir kita. Jadi malam ni kepada sidang pelayar, sidang pendengar, malam ni kita bahas mengenai sabar. Jadi sabar ni adalah satu bentuk kekuatan, bukan satu bentuk kelemahan. Sabar ni ketika kita mampu membalas tapi kita tidak membalas. Itu bentuk sabar. Tapi kalau kita tidak mampu membalas dan kita tu tak panggil sabar.
Waktu dia panggil dendam ataupun ikutlah gapo nama lagi. Dan sabar ni kita bahas tadi salah satu aspek yang penting dan cukup signifikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi anjuran dan tuntutan sabar dalam lebih kurang 70 lebih ayat. 70 lebih tuntutan. Dan yang terakhir yang boleh simpulkan adalah seperti yang dibawa oleh Ustaz Amir, iaitu mengenai beberapa isu antaranya isu kita nak menjaga air muka kita sampai nyawa melayang. Itu tidak betul lah dari sudut nalar syarak dan juga dari sudut fikiran waras seorang manusia. Kita kalau nyawa melayang, air tak ada guna, muka pun tak ada reti. Tapi kalau image tercalar, mungkin hari ni, mungkin minggu ni, mungkin bulan ni, image kita tercalar, orang kata tuduh kita, tapi bulan depan kita masih ada bulan depan, kita masih ada hari esok, kita masih ada minggu depan untuk membaiki balik dan membersih balik image kita. Itu sebuah sedikit. Jadi hamba rasa tak ada gapo dah, hamba nak ulah suruh mula kepada Ustaz Amir. Cuma terakhir ni hamba terima kasih lah kita hulurkan kepada Ustaz Amir selaku moderator dan sekaligus ahli panel dan juga penganjur bagi wakaf ilmi ini. Sila Ustaz Amir, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairah. Okey, syukron jazilah, terima kasih banyak pada Ustaz Hasim atas perkongsian dan pencerahan ilmu dalam wakaf ilmi kita pada malam ni. Jadi insya-Allah akan datang jangan serik kita nak jemput lagu Ustaz tu. kita akan jemput lagi dalam sesi akan datang. Jadi kepada sidang pendengar yang setia mendengar lebih kurang sejam lebih tadi, hamba mewakili channel Santai-Santai ni memohon ribuan kemaafan lah. Jutaan kemaafan seandainya sepanjang sesi buat bicara kita pada malam ni ada teguri hati dan sebagainya, ada terkasar bahasa, hamba mewakili semualah, menyusun 10 jari mohon kemaafan. Jadi aku lupa liazat, astagfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير